A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita sambung bacaan daripada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Riyadhus Salihin. InsyaAllah kita tengok hari ini hadis yang terakhir, dua hadis terakhir dalam bab ikhlas. Hadis yang ke-11 dan hadis yang ke-12 mengikut sebahagian catakan. Ada sebagian catakan dia kira sebagai hadis 12 dan juga hadis ke-13. Hadis pertama untuk hari ini, wa an Abil Abbasi Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah ashra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin kathiratin wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-11, hadis yang pertama untuk hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Antara cara Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bila beliau bawakan hadis-hadis daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, kita dapat ilmu daripada Imam Nawawi. Bila beliau bawakan nama para sahabat, beliau akan letakkan kunyah terlebih dahulu di hadapan. Dan ada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim yang mereka ni masyhur dengan kunyah, seperti mana telah kita baca sebelum ni. Al-Imam Nawawi akan bawa nama dia secara lengkap. Sebelum ni kita tak tahu nama dia, tapi dengan kita baca kitab Riyadhus Salihin, bagi setakat kita ambil manfaat daripada hadis di Nabi SAW, kita juga dapat ambil manfaat dari sudut ilmu perawi, ilmu nama-nama para sahabat. Seperti Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebelum ni kita hanya kenal dia sebagai Abu Musa Al-Asy'ari, tapi Al-Imam Nawawi dia bawakan kunyah, dia bawakan sekali dengan nama lengkap bagi sahabat-sahabat tersebut. Begitu juga sini, kadang-kadang sahabat tu kita tahu nama dia, tapi kunyah dia kita tak tahu. Seperti Abdullah bin Abbas, kita kenal Abdullah bin Abbas, tu nama dia, tapi kunyah dia, gap dia, kadang-kadang kita tak tahu. Sini Al-Imam Nawawi bawa kunyah dia Abdul Abbas, atau sini Abil Abbas, anak Abil Abbas, sepupu Nabi SAW. Kata Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih, bagi hadis yang Nabi riwayatkan daripada Tuhan dia. Hadis Nabi riwayatkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas, kita tahu seorang sahabat Nabi radhiyallahu alaihim yang muda ketika usia muda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkatan terhadap ilmu Ibn Abbas hasil daripada doa Nabi SAW, hingga dia jadi salah seorang daripada ulama dalam kalangan sahabat radhiyallahu alaihim. Kadang-kadang sahabat-sahabat Ibn Salahi pun tidak dapat mencapai kedudukan seperti mana yang dicapai oleh Abdullah bin Abbas, kerana didoakan oleh Rasulullah SAW, kerana kesungguhan dia. Bukan setakat Nabi doa, dia tersedia bersungguh untuk mendapatkan ilmu, hinggalah dia jadi seorang sahabat yang alim, seorang sahabat yang banyak mendapatkan ada di Nabi SAW, dan seorang sahabat yang jadi ikutan dalam sebahagian mazhab. Kalau mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, Ibn Abbas adalah ikutan utama dalam mazhab kita, hingga jadi pakar tafsir. Sahabat-sahabat lain yang besar ada hebat, tapi ada yang tidak seperti mana Ibn Abbas. Oleh kerana boleh jadi kerana kesibukan mereka, seperti Abu Bakar. Tentulah Abu Bakar ni dia alim lagi, tapi oleh kerana sibuk memerintah, jadi banyak benda tak sempat untuk dia mengajar, tak sempat untuk dia sampaikan kepada orang. Jadi banyak ilmu tafsir kita ambil daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu.
kerana kedudukan dia yang tinggi, dan kerana Nabi doa secara khusus untuk dia dalam bab tafsir. Allah ma'allimhu al-kitab. Nabi doa kepada dia, ya Allah, berikanlah kealiman, jadikanlah dia yang alim tentang Al-Quranul Karim. Bahkan dalam doa yang lain, suatu hari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bila Nabi pergi ke Nabi nak buat air, Ibn Abbas bawa air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, air untuk Nabi berwuduk. Lalu diletakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi keluar, Nabi tengok ada air, Nabi tanya, siapa yang letak air ni? Lalu diberitahu bahawa Ibn Abbas yang letak. Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah kefakihan terhadap dia, kepada dia dalam agama. Ibn Abbas radhiyallahu anhu antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, banyak 1660 hadis yang sampai kepada kita yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia pada tahun 68 Hijrah di Taif ketika berumur 70 tahun lebih. Jadi ketika Nabi SAW meninggal dunia, ketika Nabi SAW wafat, umur Ibn Abbas baru berapa belas tahun. Dia bawakan satu hadis yang Nabi riwayatkan hadis ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis qudsi. Ada sebagian ulama kata tak, ini bukan hadis qudsi. Sebab apa? Sebagian ulama kata hadis qudsi sebab Ibn Abbas sebut fi ma yarwi an rabbih, yang Nabi riwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagian ulama kata ni hadis qudsi. Hadis qudsi ni hadis yang ada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis tu. Bila disebutkan qala Allah Taala, Allah Taala berfirman, maka itu adalah hadis qudsi. Okey, panjanglah peribahasa, gapo dia masuk ada kursi, gapo dia beza dia dengan atau panjang peribahasa. Cuma hadis qudsi ini adalah hadis yang dalam hadis tu Nabi sebut qala Allah Taala. Allah Taala berfirman. Jadi bila Nabi sebut Allah Taala berfirman, maka hadis itu adalah hadis qudsi. Cuma hadis yang kita nak baca hari ni adakah dia menepati ciri-ciri hadis qudsi atau tidak? Sebagai ulama kata ini adalah hadis qudsi berdasarkan apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas fi ma yarwi ar-rabbih, apa yang diriwayatkan oleh Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagai ulama dia kata tak, ni bukan hadis qudsi ni, sebab tak ada qala Allah Taala, dan Allah Taala tak ada berfirman sini. Hak adanya Nabi SAW menceritakan saja. Nabi sebut dalam hadis, innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyiat. Allah Taala menulis kebaikan-kebaikan, Allah Taala menulis benda-benda jahat yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada sebagai ulama kata tulis dulu mahfuz dan panjanglah peribahasa dia. Cuma Nabi sebut innallaha, Allah Taala menulis, Allah Taala menetapkan, Allah Taala menulis. Kalulah hadis qudsi, dia kena kata inni katabtu, aku yang menulis, aku telah menulis. Tapi sini Nabi ayat Allah Subhanahu Wa Taala menulis. Ni cerita, Nabi nak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ni jadi sebagai ulama mengatakan ini bukan termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi telah dilakukan usaha oleh para ulama mengumpulkan hadis-hadis qudsi. Antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala sendiri, dia ada satu kitab khusus yang bila tulis al-ahadith al-qudsiyah, mengumpulkan hadis-hadis qudsi. Cuma dalam tu ada lebih kurang 90 lebih hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi. Di dalam kitab tersebut ada lebih kurang 95 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi. Dan paling banyak hadis qudsi yang dikumpulkan adalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Al-Alwash. Dia tulis dalam kitab dia Kitabul Jami' fi Al-Hadith Al-Qudsiyah, mengumpulkan sebanyak 772 hadis qudsi. Waktu paling banyak setakat saya pernah tengok. Ada lagi orang lain yang tulis, ada Al-Qari pada tulis, Dawi lain tulis. Cuma tidak, bilangan hadis qudsi yang dimasukkan dalam kitab mereka tidak sebanyak seperti mana yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Al-Alwash hafizahullah taala. Dalam hadis ini Nabi SAW nak bawa kepada kita, dan maksud Imam Nawawi bawakan hadis ini kepada kita nak memberitahu kepada kita tentang kepentingan niat, tentang kepentingan kita niat. Allah SWT menulis semua amalan-amalan kebaikan kita. Allah Ta'ala menulis semua amalan-amalan buruk yang kita buat, ditulis oleh para malaikat, perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma bayyana dzalik, kemudian Nabi menjelaskan
faman hamma bihasanatin, siapa-siapa yang hamma ni kita boleh kata satu keinginan yang disertakan dengan usaha untuk melakukan. Satu keinginan, dia berkeinginan, dia berkehendak, dia berniat untuk buat satu perkara dan dia ada usaha. Kita boleh faham dengan maksud lagu tu satu perkara. Satu lagi, alhamdulillah, dengan maksud anda sekadar niat atau sekadar lintasan hati, khatirah. Peringkat hati kita yang ada banyak dibahaskan oleh ulama. Ada peringkat khatirah, peringkat lintasan hati. Ada peringkat peringkat dia berkeinginan, dia berniat dan dia usaha nak buat. Sini ham yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW sini, dia sudah ada keinginan, dia sudah berniat dan dia sudah ada usaha untuk melakukan perkara tersebut. Cuma ada beberapa halangan yang berlaku menyebabkan tidak berlaku perkara yang dia nak buat. Ham sini maksud dia berkeinginan, dia berniat, dia ada keinginan nak buat dan dia disertakan dengan usaha dia. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut banyak pak perkataan ham ni. Ada ham dengan maksud lintasan hati semata-mata. Ada ham dengan maksud keinginan, berniat dan dalam usaha sama dia telah berusaha untuk melakukan. Seperti mana kita tengok ada satu ayat Allah Ta'ala bawa perkataan ham ni dua kali dengan maksud yang berbeza. Seperti mana Allah SWT sebut tentang kisah Nabi Yusuf AS, kita tahu dalam surah Yusuf pada ayat ke-24 Allah Ta'ala sebut walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Cerita tentang Nabi Yusuf dan tentang Zulaikha. Kita sebut Zulaikha lah, walaupun riwayat tersebut nama tersebut yang anggap sebagai riwayat Israiliyat. Allah Ta'ala sebut walaqad hammat bihi. Zulaikha ni dia sudah berniat untuk buat satu benda jahat kepada Nabi Yusuf AS dan dia telah berusaha, bukan setakat niat saja, dia telah berusaha untuk nak buat. Dan kita tengok berdasarkan cerita tu apa yang berlaku. Dia tutup semua pintu, dia perakak Nabi Yusuf AS, dia tarik baju Nabi Yusuf AS, dan Nabi Yusuf juga wahamma biha. Wahamma biha sehingga apa dia? Nabi Yusuf terlintas dalam hati, ada keinginan juga, cuma setakat terlintas saja, tidaklah sampai tahap ada usaha untuk melakukan perkara tersebut. Sebab tu Allah Ta'ala sebut laula arra'a burhana rabbih. Tapi kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf AS tidak melakukan perkara tersebut. Itu adalah tafsiran seperti mana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Ahmad tafsirkan ayat ni, innahu hammun khatarat fi balih. Hamus itu yang berlaku kepada Nabi Yusuf tu hanyalah sebagai lintasan hati saja. Sekadar terlintahlah lagu tu je. Tidaklah berniat dengan disertakan dengan usaha dak. Hak tu berlaku kepada isteri Aziz, kepada Zulaikha, kita sebut sebagai Zulaikha. Tapi kepada Nabi Yusuf itu hanyalah sebagai khatarat, lintas hati, terlintas sekalilah lagu tu je fi balih, dalam hati dia. Dan ni tidak jadi satu kesalahan sebab manusia tak boleh nak lari. Benda terlintas dalam hati ni kadang-kadang dia mari dengan sendiri tanpa kita kadang-kadang kita tak fikir pun dia mari dengan sendiri benda tu. Tu boleh, benda yang boleh berlaku. Jadi tidaklah jadi satu kesalahan dan tidaklah jadi satu benda dosa. Ham yang dalam peringkat sekadar khatarat, sekadar lintas sekali lalu dalam hati. Sini Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada perkara-perkara yang kita berniat ham, tahap dia ham sini kita berniat dan kita berusaha untuk melakukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Siapa-siapa yang berniat dia nak buat satu kebaikan dan dia sudah berusaha untuk nak buat kebaikan tersebut, kita terima ham sebagai lagu tu lah. Falam ya'malha, tapi dia tak mampu nak buat, tak boleh nak buat, dia tak buat. Katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah Ta'ala telah tulis kepada dia satu kebaikan kerana niat dia tak ada. Jadi ham tadi tu sebagai ulama menyebutkan bukan setakat titah lagu tu je nak buat kebaikan, tak. Bahkan dia nak buat dan dia telah berusaha untuk nak buat tapi tak mampu nak buat. Sebagai contoh, sekiranya seseorang tu dia nak bangun semai malam, niat dah nak bangun semai malam dan dalam masa sama dia telah berusaha untuk nak bangun semai malam, dia kunci jam, dia suruh kejutkan dia untuk nak semai malam, tiba-tiba bangun-bangun subuh dah,
tak boleh nak bangun semai malam, tak jadi nak bangun semai malam. Allah Ta'ala telah tulis satu pahala untuk dia, satu pahala kebaikan hasil daripada dia tadi, hasil daripada niat dia dan juga usaha yang dia lakukan untuk nak bangun, walaupun dia tak bangun semai malam ketika tu. Tapi kalau dah sekadar orang tu dia kelitah, aku nak bangun semai malam, tapi dia tak ada usaha pun, dia tak kunci jam, dia tahu dia bangun lewat, dia tak kunci jam, dia tahu apa ni, kalau tidur lewat tak bangun, dia pergi tidur lewat, maka ketika tu sebab para ulama kata tu tak boleh, tu tidak mendapat pahala. Hak mendapat pahala bila disertakan dengan usaha untuk dia melakukan kebaikan, suatu kebaikan tadi. Wa inna hamma biha dan kalaulah dia sudah ada niat dan dia telah berusaha untuk buat, untuk dia dapat buat, fa amilaha, lalu dia pun buat, kataballahu indahu asyra hasanatin, Allah Ta'ala tuliskan untuk dia 10 kebaikan, ila 700 dha'fin, hingga 700 kebaikan, ila ad'afin kathirah, hingga berganda-ganda lagi. Allah Ta'ala gandakan kebaikan-kebaikan yang dia buat. Sekiranya dia ada niat nak buat satu kebaikan, dia usaha supaya dia dapat buat kebaikan tersebut dan dia buat kebaikan tersebut, maka Allah Ta'ala melipat gandakan pahala kepada dia. Ada sebagian ulama menyatakan bahawa hal ini maksud Nabi SAW adalah kepada infak yang melibatkan sedekah. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah bahawa hal ini melibatkan digandakan sebanyak 700 ni melibatkan sedekah. Sebagai ulama mengatakan amalan Nabi SAW masuk ke sini adalah amalan sedekah. Cuma kalau kita tengok banyak hadis-hadis Nabi SAW lain, tidak sebenarnya sedekah yang digandakan 700 ni. Amalan-amalan, semua amalan-amalan yang manusia buat akan digandakan 10 hingga 700 kali ganda. Nabi SAW sebut dalam hadis Muslim dan hadis-hadis yang lain, kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalha ila 700 dha'fin. Semua amalan-amalan anak Adam akan dilipat gandakan kebaikan dia, pahala dia sebanyak 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Semua Nabi sebut kullu amalin, semua amalan, tidak khusus kepada sedekah saja, bahkan apa-apa saja amalan kecuali puasa. Waktu hadis tersebut Nabi nak memberitahu tentang kelebihan puasa. Semua amalan lain kecuali puasa Allah Ta'ala gandakan 10 hingga 700 kali ganda. Okey, tu kalau dia buat kebaikan. Wa in hamma bi sayyi'atin, tapi kalaulah dia berniat untuk buat satu kejahatan, dia berniat untuk buat satu kejahatan, falam ya'malha, tapi dia tak buat, kataballahu ta'ala indahu hasanah kamilah, Allah Ta'ala akan tulis kepada satu kebaikan yang sempurna. Hamas ini boleh juga kita kata sebagai dia nak buat satu kejahatan dan dia usaha dia nak buat satu kejahatan tapi dia tak buat. Dia tak buat sebab apa? Ada dua sebab. Ada dua. Kalaulah dia tak buat tu kerana ada halangan, yang mana halangan tersebut dia memang nak buat, dia memang nak beli agak, nak minum agak, gigi tiba-tiba kedai agak tutup, maka tolehlah nak buat, dia ni nak buat sangat, maka ketika tu sebagai ulama kata hak tu tidak diberikan kebaikan, tidak diberikan pahala untuk dia. Hak diberikan pahala ni macam mana? Dia sudah berniat nak buat, dia sudah ada niat nak buat dan dia sudah usaha dah nak buat, tiba-tiba tengah-tengah dia nak buat dan usaha dia nak buat, dia mikir, tak takut Tuhan ke aku ni, aku tak fikir kepada Allah SWT ke, aku tak fikir dosa ke, maka dia tak buat. Ketika itu ditulis kepada dia satu kebaikan. Hak tu disebutkan oleh para ulama. Ada pun seperti mana mula-mula tadi, kalaulah dia berniat dan dia usaha nak buat tapi kerana ada halangan lain, dia nak berzina tapi tak ada orang, menyebabkan tali dia nak berzina, maka hak tu tidak ditulis sebagai satu kebaikan, tapi tak tulis sebagai dosa lah. Kebaikan maka dia tak dapat, dosa juga dia tidak dapat. Hak diberi pahala tadi, hak diberi kebaikan pahala tadi apabila dia meninggalkan perkara tersebut kerana sebab syar'i, kan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke, atau kerana dia fikir dosa pahala ke, dia fikir neraka ke, maka ketika itu akan diberikan hasanatan kamilah. Wa in hamma biha, kalaulah dia berkeinginan, dia niat nak buat
dan dia berusaha untuk melakukannya, fa'amilaha, dan dia dapat buat, katabahallahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Allah Ta'ala akan tulis kepada dia satu saja dosa. Begitu besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Begitu besar rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pahala dia lipat gandakan hingga 700 kali ganda. Dosa buat satu saja dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu sebut, kadang-kadang manusia ni ramai yuki hak 700 tu dia tak boleh, hak ni pula dia boleh. Kadang-kadang hak ni mengalah ke hak 700. Sepatutnya 700 ni mudah sangat kita nak dapat. Buat je gapa-gapa amalan kebaikan, Allah Ta'ala ke ganda boleh sampai 700. Nak buat kejahatan, buat sah baru boleh sah. Buat sah baru boleh sah. Tapi kadang-kadang manusia ni hak sah ni lebih banyak pada 700. Kebanyakan manusia lah gitu. Sebab tu manusia ramai masuk neraka. Sebab apa? Sebab yang sah ni lebih banyak berbanding 700. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dalam kalangan orang yang diberikan hasanah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu secara ringkas kalau kita nak bahaskan tentang hadis tersebut. Hadis yang kedua untuk hari ni, atau hadis yang nombor 12 atau hadis yang nombor 13 mengikut sebahagian nuskah. Hadis ni hadis yang panjang, hadis penutup kepada kitab Al-Ikhlas bab 1. Wan Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa salasatu nafar mimman kana qablakum hatta awahum al-mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara faqalu innahu la yunajjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah ta'ala bi salih a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana abi talabu ash-shajari yawman falam aruh alayhima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadahu ala yadi antaziru istiqadhahuma hatta barakal fajr was-sibyatu yatadaghawna inda qadami atau inda qadamai fastayqadha fashariba ghabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah fanfajarat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu. Qala al-akhar Allahumma innahu kana li ibnatu ammi kanat ahabba an-nas ilayya wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisaa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun min as-sinina faja'atni fa'ataytuha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idha qadartu 'alayha wa fi riwayah falamma qa'adtu baina rijlaiha qala ittaqillah wa la tafudda al-khatama illa bihaqqihi fansaraftu 'anha wa hiya ahabbu an-nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi فانفجرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا
la astahzi'u bi la astahzi'u bik fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfajaratis sakhratu fakharaju yamshuna. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua untuk hari ini adalah hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, atau kunyah dia Abu Abdurrahman, sahabat Nabi yang besar juga, sahabat Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 2630 hadis yang telah sampai kepada kita yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar juga seorang sahabat yang muda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, cuma dia lebih tua lagi berbanding Ibnu Abbas. Dia memeluk Islam ketika masih kecil lagi bersama dengan ayah dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang Allah Ta'ala berikan ilmu yang banyak kepada dia kerana kesungguhan beliau dalam nak menuruti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan kepada kita satu hadis yang panjang tentang cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi nak menyampaikan uslub dakwah Nabi kepada para sahabat, Nabi menggunakan berbagai-bagai cara. Ada dengan cara Nabi tanya para sahabat, Nabi buat kuis. Ada juga Nabi buat kuis, Nabi tanya para sahabat. Contoh perumpamaan antara pokok dengan orang Muslim, pokok gapo yang sama dengan orang Muslim, dengan orang mukmin. Ada Nabi tanya para sahabat. Ada juga dengan cara Nabi bagi tahu secara direct kepada para sahabat. Ada juga uslub dakwah dengan cara berlaku satu peristiwa, lalu Nabi pun perjelaskan kepada para sahabat. Seperti mana Arab Badui mari nak kecil dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak cerita yang kita tahu. Dan juga ada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada para sahabat, dan ini jadi satu pengajaran kepada kita dengan cara Nabi membawakan kisah-kisah. Nabi bawakan cerita-cerita, dan cerita-cerita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebaik-baik cerita selepas cerita Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebab cerita disebut ceritakan oleh as-sadiq, oleh seorang yang benar, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita tersebut pula adalah cerita al-masduq, cerita yang mengandungi kebenaran. Dua sifat tersebut ada pada cerita-cerita yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawakan kepada para sahabat cerita. Kadang-kadang manusia ni dia suka dengan cerita, dan dia lebih tertarik apabila diberikan cerita. Lebih-lebih lagi kepada budak-budak. Boleh jadilah suatu ni Abdullah bin Umar dia masih lagi budak, dan bila dia cerita benda-benda lagu tu, dia masih lagi, dia lebih tertarik berbanding usul-usul yang lain. Lalu Nabi cerita kepada para sahabat ni nak memberitahu kepada kita tentang kepentingan niat, kepentingan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi cerita kepada para sahabat, intalaqa thalathatu nafarin. Ada 3 orang ni dia keluar daripada rumah dia. Mimman kana qablakum, yang mana mereka ni sebelum daripada zaman kamu lagi. Tak tahulah zaman Nabi Musa ke, zaman Nabi Isa ke, wallahu alam. Tidak diperinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa 3 orang tadi, wallahu alam, tidak diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menjadi kewajipan untuk kita tahu siapa 3 orang tadi. Hatta awahum al-mabitu ila ghar, hingga menyebabkan mereka terpaksa tidur dalam gua. Allah Ta'ala takdirkan 3 orang itu baik sekali hingga mereka sampai terpaksa bermalam dalam gua. Fadakhaluhu, lalu mereka pun masuk ke dalam gua. Fanhadarat sakhratun minal jabal, tiba-tiba satu batu yang besar jatuh daripada bukit. Fasaddat alaihimul ghar, lalu menutupi pintu gua, menutupi pintu gua tersebut. Faqalu, mereka pun kata, innahu la yunajjikum min hadhihi sakhrah, innahu la yunjikum, salah baris ni, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Mereka pun pakat kata, sesungguhnya tak ada yang dapat menyelamatkan kamu daripada batu yang besar ni melainkan kamu berdoa kepada Allah dengan menggunakan amalan-amalan soleh yang kamu lakukan. Kamu doa, kamu bertawasul dengan amalan soleh yang kamu lakukan. 3 orang ni, walaupun dia ni orang biasa je, seorang itu tukar kayu, seorang itu kerja biasa, walaupun mereka orang biasa je,
tapi tauhid mereka benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada timbul dari kalangan mereka atau dalam diri mereka nak berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah yang dapat menyelamatkan mereka daripada kesulitan yang mereka hadapi. Allah Subhanahu wa taala bawakan banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang kalau kita boleh tengok dalam Al-Quranul Karim, banyak Allah Taala sebut tentang bagaimana manusia ni bila dia ditimpa kesusahan, maka situlah mereka akan timbul ikhlas mereka nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sebelum mereka susah, mungkin mereka tidak ada ikhlas nak berdoa kepada Allah, atau mungkin mereka berdoa kepada Allah dan masa sama mereka doa juga kepada benda lain, atau bila mereka tidak berada dalam kesusahan, mereka berdoa kerana niat yang lain. Tapi bila manusia berada dalam kesusahan, maka ketika itu manusia akan betul-betul memohon doa ikhlas, tak ada kerana lain kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut antaranya contoh dalam surah Al-Ankabut pada ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun. Apabila mereka naik kapal lalu ditimpa kepada mereka ombak yang besar, da'awallah mukhlishina lahuddin, mereka doa kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan, tak ada pengharapan kepada benda lain, hanya kepada Allah SWT saja mereka ikhlaskan doa mereka. Falamma najahum, bila kami selamatkan mereka, Allah SWT sebut ilal barri, ke darat, idahum yusyrikun, tiba-tiba tidak semena-mena mereka kembali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain surah Luqman, Allah Taala sebut wa idza ghasyahum mawjun kazzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid. Begitu juga yang berlaku bila ditimpa musibah, maka manusia akan bersungguh-sungguh untuk berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga antara hikmah di sebalik musibah yang Allah Taala timpakan kepada kita atau kepada sesiapa saja, nak supaya kita ikhlaskan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita senang kita berdoa juga, tapi tidak seikhlas seperti mana doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan susah. Mungkin dalam keadaan kita senang kita boleh berdoa dalam keadaan senyum, tapi bila kita susah kita berdoa kepada Allah dalam keadaan kita menangis. Sebab apa? Sebab betul-betul tu mari daripada hati nurani kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bagi caranya, kita kena doa kepada Allah, sebab tak ada yang boleh menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ajar kepada kita, Nabi ajarkan kepada kita melalui cerita ni tentang kita bertawasul dengan amal soleh yang kita buat. Qala rajulun minhum, lalu salah seorang mereka berkata, Allahumma kana li abawan. Dia teringat amal soleh yang dia buat. Dia kata, ya Allah, aku ada dua orang tua, ibu bapa, syaikhan kabiran, yang tua sangat, tua berdoa. Syaikhan ni tua dah, tambah pula kabiran ni lagilah sangat-sangat tua. Wa kuntu la aghbiku qablahuma, dan aku ni sama-sama ni aku tak akan bagi minum malam. Wabuk ni minum petang atau minum malam, minum petang. Biasa zaman dulu tu dia makan petang, dia minum petang, sebab malam tu awal sangat dia tidur. Lepas esok tu biasanya tidur tu. Dan dalam hadis-hadis Nabi SAW juga kita boleh tengok Nabi larang kita masih lagi berjaga, masih lagi berbuat-buat selepas kita sembahyang Isyak, dan disunahkan kepada kita untuk tidur awal. Boleh jadi orang zaman dulu begitulah keadaan mereka, oleh kerana tidak ada benda-benda nak buat malam, jadi mereka tidur awal. Dan sebab tu petang tu mereka minum sebagai makan petang ko, sebagai minum petang ko. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan, aku tak bagi minum petang ni kepada siapa-siapa apa dari kalangan ahli keluarga aku, dan juga kepada harta aku sebelum mereka berdua. Malan ni harta asal dia, maksud dia kepada hamba-hamba aku hak milik aku miliki, aku tak bagi mereka minum. Kepada anak isteri aku pun aku tak bagi mereka minum, kecuali orang tua aku minum dulu. Wana abi talabus syajar, pada suatu hari aku terpaksa keluar
untuk nak cari pokok, nak cari kayu api ke. Ada sebagai riwayat menyebutkan dia ni pergi kambing, dia ni pergi binatang. Jadi bila pergi binatang, dia terpaksa nak bawa binatang tersebut pergi cari makanan, pergi cari rumput-rumput, pergi cari pokok-pokok kayu. Jadi terpaksa jalan jauh. Falam aruh alaihi ma hatta nama. Aku tak mampu nak balik oleh kerana sebab jauh. Tak mampu nak balik awal, hingga bila aku balik itu mereka berdua sudah tidur dah. Fahalabtu lahuma wa buqahuma. Aku pun perah susu daripada binatang untuk mereka berdua minum. Fawajadtuhuma naimaini. Aku bertengok mereka berdua masih lagi tidur. Fakarihtu an uqidhahuma. Jazakallahu khairan. Lalu aku tidak mahu untuk kejutkan mereka, aku tak usah kejutkan mereka. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan, untuk aku bagi mereka minum sebelum ahli keluarga aku dan sebelum hamba-hamba aku minum. Falabistu, aku pun duduk sementara, duduk untuk satu tempoh. Wal qadahu ala yadi, bekas minumnya tadi berada pada tangan aku. Antazru istiqadhahuma, aku duduk tunggu mereka berdua ni bangun. Hatta baqal fajr, hinggalah masuk waktu fajar, aku duduk tunggu hinggalah subuh. Wasibyatu yatadaghauna, budak-budak anak-anak aku bangun ketika tu, mereka menangis, mereka nak indah qadami, di duk kaki aku, duk menangis, duk kita panggil merengek di kaki. Sebab apa? Sebab nak minum tadi. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma, lalu mereka berdua pun bangun, lalu mereka berdua pun minum air susu tadi, minum yang aku sediakan malam tadi tu sebelum diberikan kepada anak-anak dia. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika, ya Allah, sekiranya gapo yang aku buat ni ibtigha wajhik, kerana nak mengharapkan redha-Mu ya Allah, nak mengharapkan wajah-Mu ya Allah, fafarij anna ma nahnu fi, maka kamu bukakanlah, kamu lepaskanlah kesusahan yang sedang kami hadapi ni ya Allah, min hadhis sakhrah, daripada batu yang menimpa kami ni. Fam fajalat syai'an, lalu terbukalah sedikit pintu gua tadi. La yastati'una al-khuruj minha, tapi mereka masih lagi tak boleh keluar sebab mereka sedikit sangat terbuka. Qala al-akhar, lalu orang lain pun, seorang lagi pun dia berdoa kepada Allah. Allahumma innahu kanat li ibnatu am, ya Allah, aku ada seorang sepupu ya Allah, sepupu perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya, dia ni orang yang paling aku sayang sekali, sepupu aku ni, sepupu perempuan ni. Wa fi riwayah, dan riwayat yang sebut kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalu an-nisa, aku sangat-sangat suka kepada dia seperti mana seorang lelaki suka kepada wanita. Faratuha ala nafsiha, lalu aku nak lakukan hubungan dengan dia, aku nak berzina dengan dia. Famtana'at minni, lalu dia tak si. Hatta alamat biha sanatun, hingga minas sinin, hinggalah berlaku satu musim kemarau yang menyebabkan dia ni kesusah, yang menyebabkan dia ni hidup dalam kesusahan. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar, lalu dia pun mari jumpa aku pun berikan kepada dia 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, untuk dia berzina dengan aku bagi duit kepada dia. Fafa'alat, lalu dia pun sanggup. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga apabila aku mampu dah nak melakukan perzinahan tersebut. Dari orang lain sebut falamma qa'atu baina rijlaiha, hingga aku nak laku dah perzinahan tersebut. Qalat, wanita tadi kata, sepupu aku kata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqih, janganlah kamu melakukan perbuatan tersebut melainkan dengan hak dia, melainkan dengan berkahwin dan sebagainya. Fansaraftu anha, lalu aku tinggalkan sepupu aku tadi. Wa hiya ahabbun nasi ilayya, sedangkan dia lah orang yang paling aku sayang sekali. Wa taraktu dhahaba alladhi ataituha, aku tinggalkan juga duit emas yang aku berikan kepada dia. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika bitigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fi, ya Allah, kalaulah apa yang aku buat ni ya Allah kerana nak mengharapkan redha-Mu ya Allah, nak mengharapkan wajah-Mu ya Allah, ikhlas kerana-Mu ya Allah, maka kamu bukakanlah, kamu berikanlah kelepasan kepada kami terhadap musibah yang kami hadapi daripada batu tersebut. Fa fajara as-sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, lalu batu tersebut terbuka sikit, gerak sikit, tapi mereka masih lagi tak boleh nak keluar.
Wa qala tsalis, lalu ketiga pun kata doa kepada Allah, Allahumma stajartu ajra wa ataituhum. Ya Allah, sebelum ni aku pernah upah berapa orang, pernah upah untuk buat kerja beberapa orang, wa ataituhum ajrahum, lalu aku pun bagi upah kepada mereka. Tapi ghairu rajulin wahid, ada seorang ni tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia tak ambil upah, dia tak ada nak ambil upah, baru nak ambil upah tak ada dia pergi lah. Fasammartu ajrahu, aku pun laburkan duit upah yang dia tinggalkan tadi, hatta kasura minhu al-amwah, hingga jadi banyak duit dia tadi. Upah dia 100 je, tapi aku laburkan hingga jadi banyak duit dia. Contohlah 100 tadi dulu. Faja'ani ba'da hina, lalu untuk setelah tu dia pun mari jumpa aku, dia nak mari ambil upah dia tadi. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri, dia kata wahai Abdullah, bagi upah aku yang aku buat kerja sebelum ni. Faqultu, aku berkata, kullu ma tara min ajrik, semua kamu tengok ni, ada minal ibili, adanya unta, wal baqari, adanya lembu, wal ghanami, adanya apa ni, kambing, wal raqiq, adanya hamba-hamba, semua ni hak milikmu belaka. Kejutlah dia, rupa dia sikit je, tiba-tiba tuai dia yang lagu tu kepada dia. Faqultu, dia berkata, ya Abdullah la tastahzi bi, wahai Abdullah, jangan gurau dengan aku. Ni gurau dengan aku pula, tak percayalah dia. Itu contohlah. Faqultu la, aku berkata, dak, aku tak gurau. La astahzi'u bika, aku tak gurau denganmu, aku tak nganyi kamu. Astahzi' ni nganyi lah. Apa bahasa luar nganyi ni? Nganyi juga, nganjing. Aku tak nganyi kamu, betul ke apa aku ayat ni? Fa akhadahu kullah, dia pun ambil semua harta dia tadi. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'a, semua dia ambil, sekor pun dia tak tinggal. Ucap terima kasih pun tak. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik, ya Allah, kalaulah benda ni aku buat kerana-Mu ya Allah, kerana ikhlas kerana-Mu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi, ya Allah, kamu bukakanlah, kamu lepaskanlah kami daripada kesusahan yang sedang kami hadapi ni ya Allah. Fanfajaratis sakhratu wa kharaju yamshuna, lalu terbukalah batu tadi bergerak hingga mereka boleh keluar jalan seperti mana biasa. Muttafaqun alaih. Ini hadiah panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita. Ada beberapa perkara kalau kita tengok pada hadis ni. Perkara pertama, pengajaran kepada kita nak bagi tahu kepentingan amal soleh. Amal soleh, Nabi nak ajar kita tawassul. Macam mana tawassul? Gapo amal soleh yang pernah kita buat ikhlas kerana Allah? Cuba kita fikir, gapo amal soleh kita buat ikhlas kerana Allah? Kita minta doa kepada Allah menggunakan amalan tersebut. Ya Allah, baru ni aku tolong pocik tu, ya Allah, ikhlas, tak ada orang tengok, aku je ada ketika tu. Aku tu nak, aku tak ada duit ketika tu, tapi oleh kerana aku tengok dia susah terlajak, aku bagi duit kepada dia. Ikhlas ya Allah, kerana keikhlasan aku, kerana aku buat lagu tu, ya Allah, bagilah aku luluh peksa kau. Kita doa, kita minta kepada Allah dengan menggunakan amalan soleh yang kita buat. Itu gua terbuka. Kita minta doa dengan amalan soleh yang kita buat. Dan amalan soleh tak semestinya dengan semaya, tak semestinya dengan puasa. Sini semua amalan soleh, amalan-amalan dia buat, tak ada kaitan semaya berlaku, tak ada kaitan puasa berlaku. Waktu apa ni, upah hamba dia, upah pekerja dia, waktu tu dia tinggalkan daripada berzina. Kalau seorang lagi tu kerana apa ni, taat kepada ayah dia, mak ayah dia, tak melibatkan semaya lagi, tak melibatkan puasa lagi. Tak, barulah benda-benda biasa je tu, benda-benda apa ni yang tidak ada kaitan dengan ibadah secara khusus. Waktu tu semua amalan mustaqil, amalan-amalan yang bukan mustaqim mustaqil, amalan-amalan yang tidak ada kaitan dengan ibadah khusus. Waktu pun kita boleh guna untuk jadikan sebagai tawassul, kita nak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu cerita tentang upah tadi, bagaimana seseorang ni tak payah kalau kita nak cari orang seperti mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia laburkan duit, dia usaha laburkan duit, pekerja dia tak ada hingga jadi banyak, lalu dia bagi semua keuntungan itu kepada pekerja-pekerja dia. Kalau kita kan, mai kat aku separuh, aku je kau labur tak. Ni ada Nabi sebut dalam hadis, balas sebab tak si duit. Kita balas sebab nak duit.
dalam hadis Al-Bukhari Nabi sebut satu hari diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seingatlah Abu Hurairah atau Ibnu Umar. Satu hari Nabi kata ada seorang lelaki ni dia beli tanah. Seorang ni jual tanah, dia pun beli tanah. Bila dia beli tanah, tiba-tiba tanah dia beli tu, di tanah dia tu ada seguni emas. Seguni duit emas. Dia pun ambil tu seguni duit emas. Pembeli ni ambil, hak beli ni dia wi kepada tuan tanah asal, kepada hak jual kepada dia tadi. Dia kata, aku beli tanah aja, duit ni aku tak beli, ambil kamu balik lah duit ni. Tuan tanah aja, apa dia aja? Aku jual tanah padamu, semua ada atas tanah tu lah. Jadi hak bilikmu dah tu. Dia balas. Sebab apa? Balas tak si duit. Pelik ke tak? Hak pembeli tadi, dia tak say dia, aku beli tanah aja, tiba-tiba ada duit atas tanah tu. Bukan ambil aku duit tadi. Apa ni, tuan tanah asal tu, penjual tadi pula, dia kata aku jual tanah padamu, semua ada atas tanah, tak pokok-pokok, tak kira lah gapo jumpa atas tu, hingga balas duit tu, tak say belakang duit tu. Kalau kita gocah pakai nak duit dah, beli tanah jumpa duit kat susu, gali tanah pula susu, tak sewi tuan tanah ni nampak. Dan kalau tuan tanah ni tahu sama kita, kena katok pembeli tadi. Sebab apa? Dia berebut duit tadi. Siapa berebut pergi ngadu kepada seorang ni. Seorang ni kata, ginilah, mu ada anak ke tak? Dia kata, aku ada anak jantan. Mana pula, aku ada anak tina. Mu kahwinkan anakmu tadi, mu beri duit kepada dia. Selesai masalah. Selesai masalah. Ada manusia lagu tu, oh ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ni? Nak ke dia? Dia nak hak dia aja. Seperti mana juga tadi. Apa ni? Dia labur duit banyak. Kalau kita orang mari kan, bagi, kalau duit dia asal 100, kita bagi 100 je lah. Tapi tak. Sebab apa? Hasil pada duit 100 tu dia labur hingga dapat lembu yang banyak, hingga dapat kambing yang banyak, hingga dapat unta yang banyak. Lalu dia bagi duit tadi kepada hamba dia balik sebagai upah dia tadi. Ni kita boleh tengok bagaimana amalan ikhlas ni, dunia dia boleh selamatkan kita dah, apalagi di akhirat. Amalan ikhlas, kita buat ikhlas kerana Allah. Hadis ni Nabi nak tunjuk kepada kita di dunia ni, amalan ikhlas ni boleh selamatkan kita dah daripada kesusahan dunia, apalagi kesusahan akhirat. Lagilah dia boleh memberikan selamat kepada kita dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ikhlas. Kalau amalan tak ikhlas, dunia lagi tak pakai hijau, akhirat lagilah tak pakai hijau. Ni hadis Nabi nak suruh kita supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Imam Nawawi tutup bab berkenaan ikhlas dengan hadis ni. Hadis berkenaan apa? Ni hadis berkenaan mereka ni selamat daripada terperangkap dalam gua, selamat daripada masalah. Imam Nawawi tutup bab ikhlas dengan hadis ni nak beritahu kepada kita penting atau kemuncak kepada kepentingan ikhlas. Apa dia? Bila boleh selamatkan kita lah. Selamatkan kita di dunia, selamatkan kita di akhirat. Nak tunggu ikhlas tu boleh nampak selamatkan kita di akhirat tu, jauh lagi. Jadi dia bawa ke hadis Nabi SAW ceritakan kepada kita tentang ikhlas boleh selamatkan kita di dunia, sekiranya kita buat betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu antara apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis, dua hadis yang kita baca. Seterusnya Imam Nawawi bawakan hadis yang terakhir, hadis yang bab yang seterusnya, bab kedua, iaitu bab berkenaan at-taubah, berkenaan taubat. Kadang-kadang bila kita tidak ikhlas, apa kita kena buat? Kena bertaubat lah. Sebab bila kita tidak ikhlas, kita buat satu perkara, dosa lah tu. Tak. Kita tidak ikhlas, kita mensyirikkan Allah, maka perlu kepada bertaubat. Kita sedekah, tiba-tiba sedekah kan nak tunjuk kau riak, dosa. Maka nak Imam Nawawi bawa bab seterusnya, bab berkenaan taubat. Kita nak bertaubat daripada sifat-sifat tidak ikhlas yang terjadi kepada diri kita atau dalam hati kita. InsyaAllah bab seterusnya tu kita akan baca pada masa lain. Kita berhenti setakat tu dulu untuk hari ni. InsyaAllah aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.